Quran di zaman Rasulullah tak ada ditulis pun, semua hafalan. Quran tak ada ditulis pun di zaman Rasulullah, semuanya tak ada hafalan. Tapi mari kita dah ada dah Mashaf Al-Quran. Mashaf Al-Quran dah wujud dah depan kita, Mashaf Al-Quran. Oh, jadi barulah bid'ah lah Mashaf tu. Tak, dia disusun kembali untuk memudahkan orang ajam untuk membacanya. Jadi pada peringkat pertama tengok Al-Quran. Al-Quran ni pada peringkat pertama selepas sahabat meninggal, selepas Rasulullah meninggal, maka berlakunya peperangan yang besar di kalangan sahabat dengan orang-orang Musallamatul Kazzab. Musallamatul Kazzab sahibu Yamamah yang menyebabkan ramai para hufaz meninggal. Lebih kurang ratus para hufaz meninggal. Sayyidina Umar rasa bimbang kerana penghafal Al-Quran sudah tidak ada. Nanti Al-Quran tidak dapat dibaca oleh generasi yang akan datang kerana dia tidak ditulis, tidak dimasahkan atau dibukukan. Sayyidina Abu Bakar kata tak boleh, zaman Rasulullah tak buat, mana saya boleh buat? Saya tak akan buat perkara yang tak ada zaman Rasulullah. Umar kata kalau semua mati para hufaz, so siapa boleh baca Quran nanti? Maka lama-lama timbul dalam hati Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, bahawa Al-Quran itu boleh. Okeylah, tulislah Al-Quran. Maka Mashaf Al-Quran telah dikumpulkan dan ditulis di zaman Sayyidina Abu Bakar. Dipanggil pengumpulan Al-Quran pertama, Jami'ul Quran Awal. Maka dibaca di zaman Sayyidina Abu Bakar. Tetapi masa tu bahasa Arab ada 7 lugah. Tapi Al-Quran diturunkan dengan lugah Quraisy, tapi dibenarkan dibaca dengan dialek-dialek dan bahasa-bahasa Arab untuk bacaan-bacaan tertentu dibaca. Orang Saqif dia tak boleh baca dengan bacaan kiraat Quraisy. So dia baca dalam bahasa dia. Ada sedikit perubahan dan perbezaan, dibenarkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila Sayyidina Abu Bakar meninggal, bila Sayyidina Osman menjadi khalifah, ramai dah orang ajam untuk apa? Memeluk Islam. Mereka ni takkan nak baca dengan 7 bahasa Arab tu. Maka Sayyidina Osman telah mengekalkan dengan bahasa lughah Quraisy. Maka jadilah Osman ialah Jami'ul Quran Al-Sani, mengumpulkan Al-Quran dengan hanya dalam bahasa Quraisy. Zaid bin Sabit pada zaman Zaid bin Sabit, zaman Abu Bakar sudah ada. Dia adalah penulis Al-Quran, Katibul Quran, bersama dengan 14 lagi departmen dia yang menulis Al-Quran di zaman Rasulullah. Masa Sayyidina Osman, Zaid bin Sabit masih hidup lagi, so Al-Quran ditulis. Di zaman Osman ditulis dengan lughah Quraisy. Tapi huruf-huruf Quran tak ada titik, tak ada baris, tak ada harkat. Tak ada harkat, tak ada titik, tak ada tanda. Ya tak tahu ditulis, ya tak ada titik. Dulu tak ada titik tau. Selepas Hazrat Osman tu ada 5 lagi proses penulisan Quran yang mana sampai pada kita sekarang ni. Zaman Osman tu tulis dengan Quraisy tu huruf yang tak ada titik. Ya tak ada titik, ta tak ada titik. Nak baca ta ke, nak baca sa ke, nak baca ba ke, sebab tak ada titik. Jadi ditulis. Orang Arab dulu memang bahasa dia, tak apalah tak tulis titik pun, dia dah tahu. Jadi tak ada titik, tak ada baris, tak ada i'rab. Maka selepas Hadrat Osman, peringkat pertama Al-Quran ditulis masih lagi tidak mempunyai titik dan baris. Tak ada baris, tak ada titik. Lepas tu peringkat kedua, penulisan Al-Quran diperlihatkan. Al-Quran itu memperlihatkan pakar bahasa dan penyusunan Nahwu Arab
iaitu Abu Aswad Ad-Dauli meletakkan titik sebagai tanda baris. Zaman Osman dah lepas dah, sahabi dah, tabi'i dah. Orang yang mahir dalam bahasa Arab ni, nama dia apa dia? Abu Aswad Ad-Dauli. Baru letak titik. Dia panggil Nuqtatul I'rab. Nuqtah itu dikatakan sebagai i'rab. Nuqtah duduk depan huruf, duduk atas huruf. Dia bukan baris lagi, nuqtah. Nuqtah tu tak menunjukkan huruf lagi. Nuqtah tu nak menunjukkan barisan. Kalau nuqtah tu di atas, kalau ta tak ada baris. Ta tak ada titik, tapi atas ta tu dia ada satu titik. Menandakan baris atas. Kalau ta dia ada titik bawah, bawah huruf tadi ada titik, maka dia panggil huruf baris ti. Kalau duduk depan pada huruf tu ada satu titik, maka dikira tu. Ta, ti tu. Dia panggil Nuqtatul I'rab. Ini disusun oleh Abu Aswad Ad-Dauli. Abu Aswad Ad-Dauli telah menyusun ini. Di sini itu meletakkan titik itu sebagai Nuqtatul I'rab. Nuqtah tu, titik tu sebagai i'rab. Sebagai baris, depan ke, atas ke, bawah ke. Diikuti fasal ketiga. Fasal pertama ditulis tanpa ada baris, iaitu di zaman Sayyidina Abu Bakar dan Osman. Lepas tu fasal kedua oleh Abu Aswad tadi dengan ada titik. Mari fasal ketiga, apabila bila Nasir ibnu Asim, Nasir ibnu Asim, iaitu anak murid kepada Abu Aswad, dan Yahya ibnu Ya'mur, yang meletakkan huruf, yang meletakkan titik pada huruf yang kita panggil dia Nuqtatul I'jam. Ini baru huruf huruf dah ada titik dah. Tadi titik sebagai i'rab, baris depan, baris atas. Lepas tu datang pula generasi selepas tabi'i dah tu. Tabi'i dah tu. Iaitu Nasir ibnu Asim. Imam Asim kan, Imam Asim tu dia adalah kiraat Imam Asim. Imam Asim ni dia tabi'i. Dia belajar kiraat yang dibaca oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan kiraat oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dua-dua kiraat dibaca. Dan guru dia ada dua orang guru dia. Abdul Rahman dan Zar. Zar dan Abdul Rahman. Zar ni mengajar dia kiraat yang dibaca oleh apa dia ni? Yang dibaca oleh qari-qari di zaman Rasulullah itu Ibnu Mas'ud. Lepas tu Zar ni dia baca dalam kiraat tadi. Lepas tu Asim tadi dia mengajarkan dua kiraat dia tadi pada anak murid dia pula. Iaitu Imam Hafiz. Satu Imam Hafiz. Lepas anak murid Imam Hafiz sampai tarik Imam Syatibi. Jadi nak bagi tahu pada peringkat pertama ialah peringkat pertama tulis, peringkat ketiga dah baru letak titik. Peringkat kedua titik juga tetapi sebagai i'rab. Dan peringkat ketiga oleh Nu'man tadi, peringkat ketiga tadi oleh siapa? Oleh Nasir ibnu Asim tadi ialah ada huruf dah. Ta ada titik 2, ba ada titik 1 di bawah, sa ada titik 3, jim ada titik kat bawah, ha tak ada titik, kha ada titik 1 ke atas. Itu zaman peringkat ketiga dah dipanggil Nuqtatul I'jam. Tadi Nuqtatul I'rab. Nuqtah tu sebagai i'rab, baris depan, atas, bawah. Lepas tu dia tulis Nuqtatul I'jam. Baru tulis pula dalam peringkat tersebut Nuqtatul I'jam seperti diketahui hari ini. Huruf nun satu titik di atas, huruf ba satu titik di bawah dan seterusnya. Tak ada baris lagi masa tu, tak ada baris lagi, tak letak lagi baris. Pada peringkat keempat baru datang Khalid ibnu Ahmad meletakkan tanda bacaan seperti tanda panjang mat, atau iaitu barulah letak huruf mat tu alif kecil.
Ya, ya ialah apa dia? Ya. Ya kan, alif kecil. Ya tu waw, apa tu dia letak alif kecil dan waw kecil dan ya terbalik. Waw ni ialah waw tu ialah ya terbalik. Dhamma. Nak tulis dhamma tu ya terbalik. Mat, untuk perkataan mat ditulis seperti macam tu. Nak letak mat dan sebagainya. Jadi peringkat itu peringkat keempat. Lepas tu diubah lagi. Tanda wakaf pula datang kemudian oleh ulama termasyhur Al-Sajawandi, meletakkan tanda di tempat yang sesuai untuk berhenti. Itulah fasal terakhir sehingga terhasil Al-Quran dapat dibaca dan dihafal oleh kita hari ini. 5 proses tu nak mari kat kita tu. Zaman Rasulullah tak tulis. So 5 proses. Mau kita ada jumpa. Mat lah, tanda lah dan sebagainya. Ada huruf mat. Itu tanda-tanda bacaan-bacaan sampai kita dapati hari ini. Jadi hak baru bid'ah lah kau tu. Tak, buat benda tu nak mudahkan kita. Itu pun ramai tak boleh baca. Sebab tak boleh baca tu sebab tak belajar lah. Jadi ramai tak boleh baca. Fatihah pun telah berlaku. Maksudnya bacaan tak betul. Huruf Ain tu tak boleh sebut dengan betul. Huruf Ain